Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah. Pada pembentangan pada kali ini, saya akan membentangkan mengenai kertas cadangan yang bertajuk Persepsi Terhadap Penerapan Kemahiran Tarian dalam kalangan siswa guru pendidikan muzik IPG KIK. Jadi dalam pembentangan pada kali ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai persepsi terhadap penerapan kemahiran tarian ini dalam pelbagai aspek. Jadi, dalam aspek tersebut saya akan kupaskan dengan lebih lanjut satu persatu dengan lebih terperinci. Yang pertama ialah mengenai pendahuluan, iaitu akan membincangkan mengenai latar belakang kajian. Sesungguhnya penerapan kemahiran tarian ini adalah sangat penting bagi kalangan siswa guru muzik kerana dapat diaplikasikan di sekolah rendah ketika mengajar. Untuk kajian ini sangat penting untuk siswa guru muzik tahu mengenai kepentingan mempelajari dan menerapkan kemahiran tarian dengan mendalam supaya dapat melahirkan guru muzik yang berkualiti pada masa yang akan datang. Jadi, oleh itu, apabila lahirnya guru muzik yang berkualiti, sesungguhnya mahir dalam pelbagai jenis bidang muzik maupun tarian dan akan mengembangkan lagi bakat-bakat murid di sekolah. Lazimnya, kekangan yang biasa kita perhatikan adalah mengenai masalah kekurangan guru muzik di sekolah. Walau bagaimanapun, terdapat juga masalah-masalah yang lain seperti kekurangan kemahiran tarian dalam kalangan guru muzik. Jadi, hal ini kerana apabila sebagai siswa guru muzik, kita perlulah tahu mengenai kemahiran tarian bagi mengelakkan masalah-masalah ini berlaku. Jadi penyataan masalah yang pertama, kekurangan kemahiran tarian dalam kalangan guru muzik. Yang kedua, guru muzik haruslah tahu mengenai kemahiran tarian agar dapat memberi tunjuk ajar yang betul ketika di sekolah. Maka dengan itu, siswa guru muzik perlulah menitik beratkan mengenai kemahiran tarian agar dapat menguasai kemahiran ini dan menunjukkan bakat mereka ketika mengajar di sekolah. Dalam konteks ini, sememangnya guru itu memainkan peranan yang penting untuk menghidupkan suasana kelas yang seronok. Jadi kajian ini akan mengumpul maklumat mengenai beberapa persepsi kalangan siswa guru muzik ini mengenai kemahiran tarian. Menjengah ke jendela seterusnya, saya akan mengupas mengenai 3 perkara iaitu tujuan kajian, kedua objektif kajian dan yang ketiga ialah soalan kajian yang akan dipersoalkan. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan kajian yang pertama ialah mengetahui persepsi siswa guru muzik IPGKIK mengenai penerapan kemahiran tarian dalam kalangan siswa guru muzik. Yang kedua ialah mendapatkan informasi mengenai tahap pengetahuan siswa guru muzik IPGKIK. Dan yang ketiga ialah untuk mengetahui kemahiran tarian yang telah dipelajari. Hal ini kerana dalam kursus di IPG ada menawarkan mengenai kursus tarian iaitu belajar mengenai beberapa jenis tarian yang terdapat di dalam di Malaysia. Antaranya ialah tarian zapin yang belajar dalam kursus itu, tarian zapin, tarian ngajat, terdapat juga tarian-tarian lain juga. Okey, seterusnya ialah objektif kajian. Untuk objektif kajian ini yang pertama ialah mengenal pasti tahap penguasaan dan juga kepentingan mengenai kemahiran tarian. Yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan dan kepentingan mengenai penerapan kemahiran tarian dalam kalangan siswa guru muzik IPG KIK. Dan yang ketiga ialah mendapatkan respons mengenai persepsi siswa guru muzik. Hal ini kerana dengan adanya borang soal sidik yang akan disebarkan, kita akan dapatkan respon mengenai persepsi siswa guru muzik. Seterusnya ialah soalan kajian. Soalan kajian inilah soalan yang akan ditanyakan dalam borang soal sidik tersebut. Yang pertama ialah sejauh manakah persepsi anda terhadap kemahiran tarian dalam kalangan siswa guru muzik? Yang kedua, apakah keberkesanan penerapan kemahiran tarian dalam kalangan siswa guru muzik? Yang ketiga,
adakah anda bersetuju jika guru muzik perlu mempunyai dan maafkan saya. Adakah anda bersetuju jika guru muzik perlu mempunyai dan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai kemahiran tarian agar dapat dipraktikkan di sekolah rendah? Dan yang terakhir ialah sejauh manakah pengetahuan dan kemahiran anda dalam kemahiran tarian? Dalam soalan-soalan ini, kita akan dapat maklum balas yang baik daripada siswa guru mengenai beberapa soalan yang diajukan. Jadi berdasarkan jawapan-jawapan yang diberi, kita dapat sedikit mengenai persepsi siswa guru muzik di IPG KIK. Baik, saya teruskan dengan skop dan batasan kajian, kepentingan kajian dan juga definisi operasional. Yang pertama ialah skop dan batasan kajian. Kajian ini melibatkan siswa guru muzik pendidikan muzik di IPG Kampus Imuhas yang terdiri daripada semester 7 dan juga 9. Yang kedua ialah mengenai kepentingan kajian. Dalam kepentingan kajian ini, yang pertama kita akan tahu kajian ini penting untuk dijalankan agar kita dapat mengetahui persepsi terhadap penerapan kemahiran tarian ini dalam kalangan siswa guru muzik. Jadi, kajian tinjauan yang telah dijalankan ini akan memberikan kesedaran terhadap siswa guru muzik agar mereka akan mempelajari dan mempunyai kemahiran yang cukup sebelum mengajar di sekolah. Hal ini kerana dalam silibus sekolah terdapat beberapa topik mengenai kemahiran tarian yang perlu kita kuasai. Hal ini kerana apabila kita tahu mengenai sesuatu kemahiran tarian itu dengan lebih mendalam, kita dapat memberi ajaran yang betul kepada pelajar di sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai definisi operasional. Yang pertama, tarian adalah boleh definisikan sebagai suatu pergerakan yang berirama. Menurut Brownhill 2014 menjelaskan bahawa aktiviti pergerakan melalui tarian adalah sangat berkesan untuk membangunkan kemahiran fizikal pelajar. Baik, untuk ini kita sememangnya tahu murid-murid ini adalah murid-murid sekolah rendah ni sukakan aktiviti yang melibatkan pergerakan yang menyeronokkan. Jadi salah satunya tarian ini sangatlah berkesan untuk murid supaya dapat membangunkan kemahiran fizikal pelajar itu sendiri. Di samping itu, saya akan juga menerangkan mengenai teori atau model kajian yang telah dipilih. Yang pertama ialah model Honey dan Mumford. Baik, model yang dapat digunakan dalam kajian yang telah dilaksanakan ialah model Honey dan Mumford. Menurut Honey dan Mumford 1992, manusia ini boleh mempamerkan sesuatu yang baharu dalam bentuk kemahiran, maka itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi sesuatu yang melibatkan kemahiran itu adalah sebuah pembelajaran kepada kita. Jadi untuk konteks ini kita boleh nampak bahawa kemahiran tarian ini juga memberi 1000 makna kepada murid kerana apabila mereka melakukan kemahiran tersebut, maka itu adalah sebuah pembelajaran yang baru kepada murid itu. Jadi untuk model Honey dan Mumford ini juga menerangkan dan menegaskan mengenai murid yang mempunyai sikap ingin mencuba sesuatu yang baru dan juga kehidupan mereka adalah penuh dengan aktiviti yang mencabar. Jadi, untuk model ini juga mempunyai perkaitan kerana melibatkan sesuatu yang kemahiran dan juga sesuatu aktiviti yang mencabar. Oleh itu, betapa pentingnya siswa guru muzik ini untuk mempelajari dan menguasai kemahiran tarian ini yang melibatkan pergerakan supaya dapat diterapkan untuk diri untuk kegunaan masa depan semasa di sekolah rendah. Seterusnya, terdapat juga teori pembelajaran konstruktivisme. Dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini ialah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan dan juga pengalaman. Apabila kita sentuh mengenai pengalaman, ini melibatkan
murid di sekolah rendah. Murid-murid di sekolah rendah sememangnya pasti akan ada pengalaman-pengalaman mereka tersendiri. Selain itu, guru muzik juga pasti akan ada pengalaman-pengalaman mereka tersendiri. Jadi, oleh itu, pembelajaran ini akan terbina berpunca daripada pengetahuan sedia ada kita dan juga hasil maklumat yang kita perolehi. Jadi, ini memerlukan proses sebuah aktiviti yang aktif. Dalam kemahiran tarian ini sememangnya mewujudkan aktiviti yang aktif kerana melibatkan pergerakan. Jadi oleh itu, dalam teori pembelajaran ini juga melibatkan komunikasi dua hala. Oleh itu, teori ini sesuai dengan melibatkan pengalaman. Oleh itu, siswa guru muzik juga perlulah mempelajari dan menguasai kemahiran tarian ini supaya dapat membina pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman mereka sebelum ini. Sebagai contoh, mungkin siswa guru muzik pernah melakukan aktiviti kemahiran tarian semasa belajar dan menuntut di IPG. Jadi, oleh itu, pengalaman-pengalaman itu akan dibawa di sekolah rendah kelak. Seterusnya, konteks seterusnya ialah dapatan kajian lalu. Terdapat beberapa kajian lalu yang telah dikenal pasti yang mempunyai kaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan ini. Jadi berdasarkan kajian lalu yang pertama ialah kepentingan muzik dan nyanyian dalam pendidikan prasekolah. Baik, apabila bercakap mengenai prasekolah, itu tidak semestinya prasekolah sahaja. Jadi, kepentingan muzik dan nyanyian ini adalah penting juga dalam pendidikan sekolah rendah. Jadi, dalam kajian yang telah saya temui ini adalah membincangkan mengenai kepentingan menerapkan elemen didik hibur dalam pembelajaran di sekolah. Walaupun dalam kajian ini menekankan mengenai aspek prasekolah, namun ia juga berkesan kepada murid sekolah rendah. Dalam komponen didik hibur ini semestinya meliputi komponen lain seperti muzik dan juga tarian yang merupakan salah satu didik hibur kerana melibatkan pergerakan. Jadi perkaitan dalam kajian lepas yang dapat dikaitkan adalah jelas ditekankan mengenai aspek didik hibur dalam pembelajaran itu penting dan ia berpunca daripada guru yang kreatif dalam mewujudkan suasana kelas yang menarik. Selain itu, kajian lalu yang dapat saya hasil daripada kajian lalu yang telah saya temui ialah mengenai asal-usul tarian tradisional berbagai budaya di luar dan juga di Sabah. Berdasarkan tajuk kajian yang saya temui ini adalah seperti mengenai tarian. Jadi perkaitan yang dapat saya jelaskan adalah berkaitan dengan pelbagai jenis tarian yang perlu diketahui oleh siswa guru pendidikan muzik. Kepentingan untuk mempelajari tarian-tarian ini agar dapat diaplikasikan di sekolah rendah kerana dalam kajian ini juga menerangkan mengenai pelbagai jenis tarian, antaranya ialah tarian Bharatanatyam. Jadi dalam silibus sekolah rendah dalam silibus sekolah rendah terdapat kemahiran tarian iaitu mengenai tarian Bharatanatyam yang dipelajari oleh murid. Jadi dalam kajian ini menerangkan mengenai tarian Bharatanatyam ini sememangnya memberi manfaat kepada siswa guru muzik untuk mempelajari dengan lebih lanjut mengenai tarian ini. Kesimpulannya, perkaitan antara kajian ini adalah melibatkan jenis tarian dan juga kepentingan dalam mempelajari muzik dan nyanyian dalam pendidikan sekolah rendah. Baik, ini merupakan kerangka konseptual yang telah saya lakarkan. Baik, Rajah 21 ini ialah merupakan kerangka konseptual kajian. Yang pertama, pengetahuan dan kemahiran tarian yang dikuasai oleh siswa guru muzik IPG-KIK. Yang kedua ialah kepentingan penerapan kemahiran tarian dalam kalangan siswa guru pendidikan muzik IPG-KIK. Dan yang ketiga ialah kekurangan kemahiran tarian untuk diaplikasikan ketika di sekolah. Baik, saya teruskan dengan yang seterusnya iaitu mengenai metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian.
Reka bentuk kajian pertama ialah kaedah tinjauan. Kaedah tinjauan ini telah dipilih kerana kesesuaian dengan tajuk yang akan dikaji. Jadi bagi tajuk ini, memerlukan ramai responden untuk memberi pendapat mereka masing-masing. Jadi oleh itu, kajian tinjauan telah dipilih untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan atau ribuan responden menurut American 2006. Google Form adalah merupakan platform yang terbaik untuk digunakan sebagai medium agar dapat menyebarkan soal selidik bagi setiap responden. Bagi persempelan untuk kajian ini, seramai 50 orang siswa guru muzik IPJKIK diambil untuk peserta kajian bagi mendapatkan sampel kajian ini. Kajian ini dijalankan kepada siswa guru pendidikan muzik IPJKIK ambilan Jun 2018 dan ambilan Jun 2019. Tujuan persempelan adalah untuk memperoleh maklumat tentang sesuatu populasi. Jadi, untuk menghasilkan persempelan ini adalah merujuk kepada jadual penentuan saiz sampel yang telah disediakan seperti jadual Krejci dan juga Morgan 1970. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian yang telah digunakan ialah kajian soal selidik. Kajian soal selidik ini terdapat 3 bahagian. Borang soal selidik yang telah disediakan ini mempunyai 3 bahagian. Bahagian A ialah mengenai borang soal selidik memaparkan mengenai profil peserta kajian. Bahagian B pula menunjukkan bahawa peserta kajian itu perlu membuat pilihan berdasarkan skala yang diberikan. Bahagian ketiga pula ialah soalan struktur di mana peserta kajian ini perlu memberikan pendapat mereka dan juga persepsi mereka masing-masing menggunakan berdasarkan pemikiran kritis mereka. Di samping itu, terdapat 3 perkara penting yang perlu ada dalam kajian ini iaitu kesahan, kebolehpercayaan dan juga kajian rintis. Yang pertama ialah kesahan. Kesahan ini ialah sesuatu instrumen tersebut dikatakan akan mempunyai kesahan yang tinggi jika darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi menurut Muhammad Majid 1990. Jadi dalam menghasilkan instrumen kajian ini telah dirujuk oleh pensyarah penyelidik sebagai panduan. Pensyarah ini juga telah memberikan maklum balas yang positif terhadap idea yang telah diberikan. Seterusnya, pensyarah ini juga sentiasa membuka soalan dan juga memberi idea agar dapat ditambah baik dalam sesuatu pelaksanaan itu. Seterusnya ialah kebolehpercayaan. Menurut Bond dan Fox 2015, skor nilai alpha Cronbach yang boleh diterima adalah 0.71 sehingga 0.99. Jadi kebolehpercayaan dalam instrumen kajian yang akan dilaksanakan ini adalah berada dalam keadaan yang baik kerana masih dalam skala yang betul. Seterusnya ialah kajian rintis. Kajian rintis yang dilaksanakan ini berdasarkan prosedur yang lengkap iaitu bermula dengan menyediakan borang soal selidik. Kajian rintis ini dijalankan sebelum kajian sebenar dilaksanakan. Jadi lokasi kajian rintis yang akan dilaksanakan adalah di sekitar persekitaran IPJKIK dan boleh juga dilaksanakan di kediaman masing-masing kerana melibatkan borang soal selidik yang hanya dijalankan secara atas talian sahaja. Baik, saya teruskan mengenai prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ini kita dapat temui dalam kajian rintis iaitu soalan-soalan yang diberikan dalam borang soal selidik merupakan kaedah pengumpulan data secara kasar. Jadi dalam prosedur pengumpulan data ini, cartagan telah digunakan bagi memaparkan perancangan dan juga masa yang akan dilaksanakan. Dalam cartagan ini terdapat beberapa bulan iaitu setiap minggu itu adalah merupakan perancangan yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, dalam perancangan yang pertama iaitu melaksanakan kajian rintis yang telah dijalankan pada bulan Jun pada minggu pertama dan juga minggu yang kedua. Seterusnya, selepas menjalankan kajian rintis, kita juga akan menjalankan
analisis bagi kajian rintis tersebut. Kemudian barulah kita akan mengedarkan borang soal sidik serta mengumpul data daripada hasil borang soal sidik tersebut. Jadi borang soal sidik itu akan diadakan kepada 50 orang siswa guru pendidikan muzik IPGKIK pada langkah yang terakhir. Secara kesimpulannya, dalam pembentangan ini menerangkan mengenai penyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, soalan kajian yang telah dibincangkan dalam pembentangan ini. Selain itu juga, skop dan batasan kajian juga telah diperincikan iaitu mengenai skop yang telah kajian ini melibatkan siswa guru muzik semester 7 dan juga 9. Kepentingan kajian juga telah dikupas dan juga mengenai definisi operasional juga telah dibincangkan. Selain itu, dalam tinjauan literatur juga, kita menerangkan mengenai model dan juga teori yang telah digunakan. Seterusnya, kita mengenai dapatan hasil daripada kajian-kajian lalu dan juga kerangka konseptual. Dan akhir sekali ialah tentang metodologi kajian iaitu reka bentuk kajian, persempelan, instrumen kajian, kesahan, kebolehpercayaan, kajian rintis, proses pengumpulan data dan akhir sekali ialah prosedur penganalisisan data. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.